Assalamualaikum, selamat sejahtera murid-murid. Video kali ini, soalan dan jawapan peribahasa SPM sebenar tahun 2017 hingga 2019 untuk rujukan calon SPM siri 2. Jom. Soalan peribahasa SPM 2017. Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa sesuai dengan situasi dalam dialog. Dr. Hamid: sebagai jiran, kita mestilah bersikap jujur dan tidak mengamalkan sikap berpura-pura kerana sikap ini boleh merenggangkan hubungan sesama jiran. Rajesh: betul tu Dr. Hamid, kita bukan saja perlu bersikap jujur sesama jiran, malahan kita hendaklah sentiasa mengulurkan bantuan kepada jiran-jiran yang susah. Mei-Ling: selain itu, kita seharusnya mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu kesilapan kerana jiran-jiran kita turut menerima akibat daripada kesilapan yang telah kita lakukan. Rajesh: saya setuju dengan pendapat Mei-Ling itu. 6 markah. Jadi kamu perhatikan bentuk soalan tahun 2017 ini dalam bentuk perbualan atau dialog antara 3 orang, Dr. Hamid, Rajesh dan Mei-Ling. Apa-apa situasi atau apa-apa bentuk soalan yang dikeluarkan, pastikan kamu keluarkan 3 peribahasa daripada situasi tersebut. Jadi, mari kita lihat jawapan yang berkaitan. Jawapan: 1. Bagai gunting dalam lipatan, atau kamu juga boleh beri peribahasa bagai api dalam sekam. Kamu perlu memberi satu peribahasa saja, iaitu pilih salah satu, sama ada bagai gunting dalam lipatan atau bagai api dalam sekam. Di manakah kita dapat peribahasa ini? Iaitu melalui perbualan Dr. Hamid. Sebagai jiran, kita mestilah bersikap jujur dan tidak mengamalkan sikap berpura-pura. Jujur dan tidak mengamalkan sikap berpura-pura itu menunjukkan peribahasa yang sesuai ialah bagai gunting dalam lipatan. Nanti kita akan lihat apa maksud bagai gunting dalam lipatan. Sekarang kita tengok jawapan kedua. Bagai aur dengan tebing. Yang ini pula kita boleh lihat melalui perbualan Rajesh bersama Dr. Hamid. Okey, apa yang menunjukkan bagai aur dengan tebing? Kita hendaklah sentiasa mengulurkan bantuan kepada jiran-jiran yang susah. Okey, jadi kita tengok Rajesh berkata bahawa kita hendaklah sentiasa mengulurkan bantuan. Mengulurkan bantuan ketika jiran-jiran susah itu menunjukkan kita ada sikap bekerjasama, iaitu bagai aur dengan tebing. Dan jawapan ketiga, ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semuanya. Selain itu, Mei-Ling, selain itu, kita seharusnya mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu kesilapan. Okey, jadi kita nampak apabila seorang melakukan kesilapan, orang lain akan menerima akibatnya. Orang lain akan menerima kesannya. Jadi, apakah peribahasa yang sesuai? Pastinya ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semuanya. Baiklah. Sekarang kita saksikan maksud ketiga-tiga peribahasa tersebut. Apakah maksud bagai gunting dalam lipatan atau bagai api dalam sekam? Maksudnya ialah musuh yang ada dalam kelangan sesuatu kumpulan tanpa disedari. Maksudnya di sini, depan kita, di hadapan kita dia bersikap baik, bermulut manis, selalu memuji-muji, tetapi di belakang kita mungkin dia
melakukan sesuatu perkara yang di luar dugaan kita ataupun orang memandang negatif kepada kita. Jadi itu umpama bagai gunting dalam lipatan. Seterusnya, bagai aur dengan tebing merujuk kepada sikap bekerjasama, iaitu sikap tolong-menolong antara satu sama lain. Ini melibatkan sikap dua hala, bukannya seorang saja yang buat, mesti dua-dua pihak yang bantu-membantu dan tolong-menolong, iaitu ketiga A susah, B akan bantu, ketiga B susah, A akan bantu. Itu maksudnya bagai aur dengan tebing. Bukannya asyik A saja yang beri bantuan dan B hanya menerima bantuan. Okey, jadi kalau sebelah pihak saja, itu bukan bagai aur dengan tebing. Maksudnya di sini bagai aur dengan tebing mesti melibatkan kerjasama antara dua pihak, iaitu tolong-menolong antara satu sama lain. Dan seterusnya, apakah maksud ibarat telur sesangkap pecah sebiji pecah semua? Maksudnya ialah kesilapan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang lain yang menerima akibatnya. Seterusnya, kita lihat pula soalan peribahasa SPM 2018. SPM 2018. Soalan, nyatakan peribahasa yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa berikut. Gagak pulang ke benua, alang-alang mandi biar basah, dan ketiga, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Setiap satu soalan peribahasa akan membawa 2 markah. Sekarang kita lihat jawapan untuk SPM 2018. Soalan meminta kamu memberi maksud. Okey, kita tengok. Soalan meminta kamu memberi peribahasa yang sama maksud, bukannya memberi maksud. Jadi kita tengok jawapannya. Gagak pulang ke benua, peribahasa yang sama maksud ialah bagai belut pulang ke lumpur. Apakah maksud gagak pulang ke benua atau apakah maksud bagai belut pulang ke lumpur? Nanti kita akan lihat pada slide seterusnya. Jawapan kedua, apakah peribahasa yang sama maksud dengan alang-alang mandi biar basah? Jadi, peribahasanya ialah alang-alang berdakwat biar hitam. Dan jawapan ketiga, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Ketiga jawapannya, bagaimana acuan, begitulah kuenya. Peribahasa ini lebih merujuk kepada sikap atau perbuatan atau perilaku anak dan ibu bapa biasanya saling berkaitan. Bagaimana perangai ibu, begitulah perangai anaknya, atau bagaimana perangai ayahnya, begitulah perangai anaknya. Mari kita saksikan maksud peribahasa tersebut. Gagak pulang ke benua atau bagai belut pulang ke lumpur. Apakah maksud peribahasa tersebut? Maksudnya, walaupun telah keluar negeri tetapi sikapnya tetap tidak berubah. Maksudnya di sini, seseorang yang telah berada lama di luar negara, contohnya kerana menyambung pengajiannya ke luar negara, dan apabila dia balik semula ke Malaysia, sikapnya masih tidak berubah. Maksudnya dia masih beramah, masih pemurah, masih mesra dengan kawan-kawan lamanya, dan sikapnya itu disenangi ramai. Dan seterusnya kita tengok maksud kedua, alang-alang mandi biar basah atau alang-alang berdakwat biar hitam. Dan peribahasa ini juga boleh ditambah lagi dengan alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Maksudnya, membuat sesuatu pekerjaan itu biarlah hingga selesai. Jadi maksudnya, seseorang yang membuat sesuatu pekerjaan tersebut mesti dilakukan bersungguh-sungguh dan tidak melepaskan batu di tangga. Maksudnya, pekerjaan itu diselesaikan dan hasilnya menepati kehendak, menepati speks yang sepatutnya.
Maksudnya di sini ialah sesuatu pekerjaan itu dibuat dengan bersungguh-sungguh dan selesai dengan sempurna. Itulah maksud alang-alang mandi biar basah atau alang-alang berdawat biar hitam. Kita tengok pula maksud peribahasa ketiga, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, atau bagaimana acuan begitulah kuihnya. Yang ini berkaitan dengan tingkah laku ibu bapa dan anak. Sikap anak biasanya menurut atau meniru sikap ibu bapanya. Soalan SPM 2019. Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat tersebut. 1. Penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir perlu membuat persediaan awal bagi menghadapi musim tengkujuh. 2. Rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara dengan berpendapatan lumayan masih berhasrat untuk bekerja di negara sendiri. 3. Penceramah itu mengingatkan kami supaya jangan sesekali melupakan jasa ibu bapa setelah mendapat kejayaan dan kesenangan hidup. Jadi, perkataan-perkataan penting pada maksud peribahasa ni perlu kamu gariskan. Contohnya untuk soalan 1. Apakah perkataan penting untuk soalan 1? Persediaan awal. Perlu membuat persediaan awal. Jadi, apakah peribahasanya? Nombor 2, perkataan penting yang perlu kamu gariskan. Rakyat Malaysia bekerja di luar negara berpendapatan lumayan tetapi masih mahu bekerja di negara sendiri. Okey, jadi cluenya untuk soalan nombor 2, berpendapatan lumayan, bekerja di luar negara dengan berpendapatan lumayan tetapi masih berhasrat untuk bekerja di negara sendiri. Biasanya kalau seseorang itu bekerja di luar negara, gajinya lebih mahal daripada gaji di negara sendiri. Jadi, apakah peribahasa sesuai untuk rakyat Malaysia yang berjiwa patriotik sebegini? Jadi, cuba kamu fikirkan, agaknya mereka yang sanggup mengorbankan gaji lumayan untuk pulang semula bekerja di negara sendiri. Agaknya apakah peribahasanya? Okey, dan yang ketiga, sebelum tu pastikan kamu garis frasa berpendapatan lumayan dan juga kamu gariskan di negara sendiri, kemudian kamu gariskan juga di luar negara. Jadi itu akan memberi kamu lebih perhatian kepada peribahasa yang sesuai. Yang ketiga, penceramah itu mengingatkan kami supaya jangan sesekali melupakan jasa ibu bapa. Jadi di sini melupakan jasa ibu bapa. Jadi gariskan perkataan melupakan, kemudian gariskan perkataan kejayaan. Maksudnya kamu perlu tahu apakah peribahasa sesuai untuk orang yang lupa jasa ibu bapa setelah mereka mencapai kesenangan hidup. Jadi cuba kamu berhentikan video ini dan fikirkan apakah agak-agaknya peribahasa yang sesuai untuk ketiga-tiga soalan atau pernyataan yang diberi ini. Kita saksikan jawapan untuk SPM 2019. Nombor 1, sediakan payung sebelum hujan. Jadi cluenya tadi ialah membuat persediaan awal. Jadi sebelum hujan kamu perlu sediakan payung. Okey, jadi peribahasanya ialah sediakan payung sebelum hujan. Kedua, apakah jawapannya? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Jadi kamu perlu berhati-hati di sini ya. Pastikan kamu memberi peribahasa yang lengkap, jangan hanya separuh jalan atau separuh frasa saja yang kamu beri. Contoh ramai murid hanya memberi peribahasa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Kemudian mereka berhenti di situ. Salah. Sebenarnya jawapan yang tepat ialah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Seterusnya kita tengok jawapan yang ketiga, seperti kacang lupakan kulit. Jadi
peribahasa ini dituju khas kepada sesiapa yang melupakan jasa ibu bapa, dan tidak semestinya jasa ibu bapa, boleh jadi juga jasa kawan-kawan. Apabila dia berada dalam kesusahan, dia dibantu, tetapi apabila dia mendapat kesenangan, dia melupakan jasa-jasa orang yang pernah berjasa kepada dirinya, terutama ibu bapa. Begitu juga jasa kawan-kawan dan juga jasa saudara mara. Baiklah, itu saja. Kesimpulannya di sini boleh dirungkaikan bahawa terdapat pelbagai jenis soalan peribahasa, antaranya menyatakan maksud peribahasa, memberi peribahasa yang sama maksud, menyatakan peribahasa berdasarkan situasi seperti dialog, dan berkemungkinan juga antara bentuk-bentuk soalan yang lain ialah membina ayat berdasarkan peribahasa yang diberikan, mengisi tempat kosong dalam ayat atau petikan dengan peribahasa yang sesuai. Hatta boleh jadi juga soalan yang mungkin keluar ialah melengkapkan peribahasa, siapa tahu. Jadi cikgu nasihatkan kamu banyakkan membuat latihan, banyakkan membaca peribahasa-peribahasa berdasarkan rujukan yang betul. Cadangan cikgu, rujukan yang paling sesuai ialah rujukan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan tekan butang loceng supaya kamu tidak terlepas video-video terkini daripada cikgu. Sebarang cadangan kamu boleh kemukakan dalam ruangan komen. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.